وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 3 bayan ke-6 daripada atas. Muka surat 3 bayan ke-6 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa sammaituha Faridatul Faraid fi ilmil aqaid. Wa sammaituha Faridatul Faraidi fi ilmil aqaid. Dan hamba, yakni Syekh Ahmad Al-Fatani, nama akan dia akan risalah yang kecil ni, kitab ni, Faridatul Faraid. Faridatul Faraid fi ilmil aqaid, pada bicara ilmu aqaid. Faridatul Faraid ni kalau makna asal dianya, satu permata daripada beberapa permata. Itu asal maknalah. Tapi ini sudah jadi nama, sudah jadi isim alam. Dia tak pergi pada makna dah lah, pergi kepada nama tu lah. Namanya Faridatul Faraid fi ilmil aqaid. Yang kalau kata nama ringkas gak, kitab Faridah. Kitab Faridah, yang mana kitab Faridah ni satu risalah, satu kitab yang kecil, pembicaraan akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang mana kitab Faridatul Faraid ni nak banding dengan kitab-kitab tauhid yang lain yang sama level lah dengan kitab ni, sama level dengan kitab kecil ni. Kitab Faridatul Faraid duduk ranking yang pertama lah, duduk tempat yang pertama. Kalau pengajian pondok kok, tak lari dah daripada kitab Faridatul Faraid. Kemudian dengan masyarakat kita pula, kalau kira-kira Faridatul Faraid lah hak paling sesuai sekali. Sebab tu kadang-kadang nak pilih kitab ni agak sukar. Kitab kecil-kecil lain banyak yang sebanding dengan Faridatul Faraid ni dalam 20-30 muka surat. Tapi perbahasan di dalam tu terkadang dengan masyarakat kita tu tak berapa nak jejak sikit lah. Kadang-kadang ketika pengarang kitab tu menghadapi masalah bab pegangan di kalangan tok guru, maka dia karang kitab. Permulaannya memang kepada perbahasan maknagi pada bab untuk menyempurnakan ke-6 rukun iman. Lepas tu kemudian tu kok digi kepada masalah semasa lah. Sebagai contoh ni, masalah mustahil qadim ataupun tidak. Sifat mustahil ni qadim ke baharu? Sifat mustahil qadim ke baharu? Sifat mustahil tidak qadim, tidak baharu, sebab sifat mustahilnya tak ada nak qadim baru mana bendanya, tak ada. Tapi timbul bahasan mustahil qadim, timbul bahasan panjang. Jadi apabila dikarang kitab nak bahas bab tu banyak lebar pula. Tapi kalau kita bawa dalam masyarakat kita jadi pening gitu jelah. Jadi kitab memang memang tempat kita Malaysia ni lah. Hak pengajian pondok tu bagai-bagai kitab tu guru ngajar. Tapi Faridatul Faraid mesti ada. Faridatul Faraid mesti ada. Tapi kitab-kitab kecil lain pun banyak, kitab-kitab besar pun banyak tauhid ni. Tapi nak masuk dalam masyarakat ni kok, ni lah.
dimula daripada pengenalan ilmu tauhid ni apa dia, kemudian ilmu tauhid ni bicaranya apa, dan kitab Faridatul Faraid. Kemudian apakah guna faedah kita mengaji ilmu tauhid? Sebab kadang-kadang orang tak tahu apa faedah mengaji ilmu tauhid. Mengaji ilmu tauhid nak lepas daripada selamat daripada kekal neraka Allah. Itu faedah mengaji ilmu tauhid. Kalau tak mengaji ilmu tauhid, walaupun pekoh comel, tasawuf comel, kalau berpegang dengan akidah yang terpesong sampai tahap kufur, kekal neraka selama-lamanya. Walaupun semayang jak budak, puasa jak budak, Mekah acak kali pun tak ada nilai. Itu kedudukan ilmu tauhid, yang mana kadang-kadang kita semayang puasa tak tahu pun ilmu tauhid itu faedah di duduk mana. Dan kitab Faridatul Faraid dia cerita, dimulakan dengan pembicaraan agama tu apa dia, orang beragama sebenarnya macam mana, Islam, iman, ihsan, apa takrif dia, apa pengertian dia. Di belakang kitab pula kena pelihara agama, jangan jatuh kufur agama, kena pelihara Islam dan iman, kena pelihara agama dengan bahawa jangan melakukan perkara yang mencederakan agama, pelihara ihsan. Ini kitab Faridatul Faraid. Kemudian pula kalaulah nak membicarakan qadar dan qada, kitab Faridatul Faraid lah hak paling comel. Sebab apa? Dia panjang sikit. Contoh dalam kitab Faridatul Faraid ni, sifat kudrat dan iradah hampir 2 muka surat. Tapi kitab Faridatul Faraid ni 2 muka suratnya faham-faham lah. Setara mana 2 muka surat tu? Daripada sifat wujud sampai ke sifat wahdaniyah, 6 sifat hampir 2 muka surat. Ilmu sifat yang ke-9, ilmu sifat yang ke-9 sampailah kepada sifat kaunuhu mutakalliman, sifat yang ke-20, 12 sifat, 2 muka surat juga. Kudrat iradah 2 muka surat juga, 2 sifat aja, panjang. Panjang kok mana? Pembicaraan qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalam kitab ni, kita ni. Di rukun iman yang ke-6 pun boleh tarik panjang dah. Di mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, pada perbuatan pun boleh cerita dah. Wahdaniyah, keesaan pada perbuatan pun boleh cerita dah. Tapi yang panjangnya di kudrat dan iradah. Kudrat dan iradah ni mula daripada surat 7, 8, lepas tu sebahagian daripada separuh, daripada lebih dari separuh surat 9. Kudrat, kemudian iradah, sampailah surat 9. Di bawah tajuk iradat tu panjangnya, dia pergi kepada perbuatan baik, perbuatan jahat. Kemudian macam mana perbuatan jahat? Kita wajib beradab. Jangan kita sandar perbuatan jahat kepada Allah, melainkan maqam mengajar. Hukum sandar perbuatan kejahatan kepada Allah, hukumnya terkadang jadi kufur. Tujuan untuk menghalalkan. Menyandarkan perbuatan jahat kepada Allah haram, dosa besar. Kalau kita menyandarkan perbuatan jahat kepada Allah, tujuan kitanya nak lepas hukuman. Bapa nak hukum saya mencuri ni takdir Allah, saya membunuh ni takdir Allah, bapa nak hukum saya. Itu hukumnya haram, dosa besar, dan wajib pada kerajaan kena takzir pula, kena hukum tambahan. Hukum mencuri hukum lain, hukum bunuh orang hukum lain, hukum menyandar mencuri bunuh orang kepada takdir Allah, atau kena pihak lain waktu tu. Itu kesalahan lain. Melainkan dalam kitab ni kata nak elok cerca orang. Kita sudah bertaubat, tapi kesalahan lama kita masih lagi diungkit, diharuskan kita sandar kepada Allah. Nak buat mana dulu pesen tu tuan tak kedai dah. Ni pesen nak sandar ke Tuhan. Dah, kita sudah bertaubat, kita sudah berubah, tapi orang masih lagi nak ungkit-ungkit. Nak ungkit balik kesalahan lama kita. Syarat membenarkan sandar kepada Allah. Ni dalam kitab Faridatul Faraid. Hak perkara tak baik, jangan sandar ke Tuhan. Macam contoh sekarang ni, hak banjir tu. Hujan yang turun tu memanglah hak tu tidak ada kaitan dengan manusia.
Itu qada dan qada Allah. Tapi kenapa air bertakung? Kenapa air tidak tidak jalan ke, tidak berlari ke, tidak mengalir ke? Kenapa air bertakung di tempat yang sama? Lemah orangnya. Tenggelamlah ni rumah orangnya, air pun naik. Naik berapa? Air tak mengalir. Nak mengalir macam mana? Pariknya bermasalah. Nak mengalir macam mana? Di hadapan tu buat pembinaan. Pembinaan pula tak ikut dengan peraturan. Maka menyebabkan jadi air bertakung. Hal tu berpunca daripada kesalahan manusia. Jangan duk sandar ke Tuhan. Hujan turun tu banyak, memanglah hak tu kerjaan Tuhan. Tak ada kaitan dengan manusia. Tapi hak kat bawah ni kenapa jadi air tu tak mengalir? Sebab apa? Hak tu kalau berpunca daripada kelemahan manusia, kesalahan manusia, jangan duk sandar ke Tuhan. Haram hukumnya. Dan sekarang ni tak banyak gitu duk sandar ke Tuhan. Walhal dia terkadang berpunca daripada pembangunan, berpunca daripada dia parah bukit. Contohlah waktu Allah ni cerita cara umum ni. Maka menyebabkan jadi ini bencana seumpama tu. Kalau berpunca daripada kesalahan manusia, jangan sandar pada Allah. Pegangan kita tetap dah segala-galanya qada dan qada Allah. Ni contoh. Mudah sangat nak sandar ke Tuhan. Yelah manusia ni kadang-kadang kalulah selari dengan dia, juang dengan dia, kena bencana, dia pun tunjuk gambar Kaabah ketika bertakung air. Kaabah pun air banjir juga. Tempat dia banjir tak pelik lah. Kaabah pun air naik. Kalau kena tepat banjir tu tepat hak dikasih. Kalau tepat air dia tak kasih, bukan kata banjir, kena kilat pun duk kecoh. Kena kilat dah. Tuan marah dah tu Tuan reda dah tu, bahang kilat dah. Kalau kena pada orang tak kasih, kena pada orang dia kasih, kena guana pun kena banjir besar. Tunjuk kawasan Kaabah pun air bertakung juga. Ni manusia busuk. Kenapa? Kerana mari kilat sekali. Tengok program tu, Tuan tak suka dah tu. Tangan dia buat pesta arak, tak ada kilat mari pun Tuan reda dah tu. Gitu. Tangan buat program kena kilat. Kena kilat ni alamat apa ni? Tangan buat pesta arak sebab apa? Pelampau agama tak nak sekat tempat dia. Dia boleh pesta arak sebab pelampau agama tidak ada. Yang nak sekat pesta arak ni pelampau agama. Orang nak pesta pun tak beri. Pelampau agama tak ada tempat gitu. Boleh buat pesta, tapi buat pesta arak ada tak kilat-kilat? Tidak ada. Mana apa tu? Tuhan reda, Tuhan beri. Ni manusia. Stada kilat tu pasang dia panjang. Tapi kalau kena tempat dia berahi, kena bencana macam mana pun, siap tunjuk gambar. Kaabah pun air takut. Faham tak? Jadi kalau bencana tu, hujan turun, taburan air tu banyak, itu kerjaan Tuhan. Tapi kat bawah ni kenapa jadi tak gerak? Terkira lah. Kat bawah ni comel dah, tak ada salah apa dah, ikut peraturan dah, tapi mari pelik sangat. Maknanya hak ni luar biasa dah ni. Hak tu tak ada berpunca dari kesalahan manusia, boleh sandar ke Tuhan. Tapi kalau berpunca daripada zahirnya kesalahan manusia, jangan sesekali sandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pegangan segala-gala qada dan qada Allah. Kemudian dalam faridah ni pula antara perkara jahat, wajib reda, haram reda. Kok ana pula wajib reda satu perkara, haram reda satu perkara. Ni benda jahat ni. Benda jahat berlaku, satu perkara jahat berlaku, kita wajib reda, satu sudut kita haram reda. Sudut yang berbeza. Reda di sudut ni wajib, tak reda berdosa. Reda di sudut ni dosa, haram, tak boleh reda ni. Tapi perkara maksiat perkara yang sama. Dicomel di detail dalam kitab ni. Sebagai contohlah, kita katalah anak kita buat benda salah. Anak kita buat benda salah. Dari sudut kesalahan yang dia lakukan kerana qada dan qada, kita kena terima.
Jangan duk besar apa lah. Tuhan buat seorang ni jadi derhaka sama bapa jadi balas ni. Tu tak reda, kena terima. Sebab apa? Jadi balas tu qada dan qada Allah. Wajib reda, wajib terima, jangan duk persoal. Dari sudut datang daripada Allah. Dari sudut dari segi perbuatan dia, usaha dia, buat benda hak Tuhan larang. Haram kita reda, wajib kita marah. Dari sudut tu pula. Dari sudut yang berbeza. Satu benda yang sama. Jadi anak ni buat benda Tuhan larang, kita reda, boleh pahala wajib. Boleh pahala wajib, bukan pahala sunat macam ngaji Quran sampai sunat, bukan. Reda terima. Allah macam-macam ujian. Hak ni balah ni, hak ni balah ni, hak ni balah ni. Oh kalau jenis nak mikir panjang pakar duk pada duk pening situ, reda terima, itu ujian daripada Allah. Reda seumpama tu tidur malam dengan reda, bangun pagi Tuhan ampun sekian dosa macam budak baru dilahirkan. Dari sudut apa ni? Hak anak kita buat salah ni qada dan qada Allah. Dari sudut buat salah ni usaha dia, sengaja sengeleng dia, perangai dia, wajib kita marah. Kita marah kita boleh pahala wajib. Kita nasihat kita boleh pahala wajib. Kita belebel boleh pahala wajib. Mulut bunyi ni boleh pahala wajib, bukan pahala sunat. Tak puas ke belebel, pas belebel, budak tak tahu je. Puas apa? Pahala wajib. Dipanggil belebel lah, tu bukan belebel. Tu nasihat, marah ke nasihat apalah. Tapi kita kata belebel lah. Tak puas ke belebel, tak jadi apa pun. Budak tak dengar kata pun. Kita marah, kita nasihat, kita belebel tu pahala wajib, bukan pahala sunat. Takkan nak puas pula dengan pahala. Lepas tu budak dia apa? Taufik hidayah bukan milik kita. Taufik hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin terkadang pada masa mak ayah belebel masa hidup ni dia buat kerap pedah, nak kerap pedah. Tapi bila mak ayah tak ada, ibu mikir balik, oh lama kini masa mak ayah belebel buat kerap pedah je, lepas mak ayah tak ada, ibu mikir. Kadang-kadang tu apa campur taufik hidayah lepas daripada kita tak ada. Terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian comel pula kita Faridatul Faraid ni, perkara jahat, ketentuan jahat. Di mana letak ketentuan Allah? Di mana letak pengetahuan Allah? Di mana letak redha Allah? Di mana letak suruh Allah? Dibagi pula 4 bahagian. Ni kitab Faridatul Faraid. Kemudian di belakang tu dicerita pula kemudian dicerita berkaitan dengan pegangan yang kafir dalam kitab Faridatul Faraid. Dan pembahasan kudrat dan iradah. Mana pegangan kafir? Berlaku satu perkara dengan tabi'i, dengan semula jadi. Pisah memutuskan secara semula jadi, kafir ijma' ulama. Api menghanguskan semula jadi, kafir ijma' ulama. Ini pegangan. Kalau berpegang, kita ni comel dia cerita, kalau berpegang Allah letak tajam dipisah, tajam tu memutuskan. Tapi tajam Allah gubur. Allah letak panah di api sebab masa Allah, bukan Allah yang menghanguskan. Kekuatan panah yang menghanguskan. Itu pegangan yang khilaf ulama, kafir ataupun dosa besar. Dan kita ni berpegang, ada perkara yang berlaku secara turut, secara tumpang. Contoh dalam kitab Faridatul Faraid ni, gerak tangan, gerak cicing. Cicing gerak Allah buat ke tak? Tak dah. Allah cukup hanya menggerakkan tangan, cicing bergerak hanya tumpang turut, tangan yang digerakkan Allah. Kafir ijma' ulama. Dan kitab Faridatul Faraid. Dia kata kitab ni hak paling sesuai lah untuk masyarakat kita. Lepas tu dia pergi belakang tu panjang, dia ada gibak persoalan ahli sunnah wal jamaahnya macam mana, qadariyahnya macam mana. Lepas tu belakang pula perkara menyebabkan jadi murtad. Kemudian kalau murtad nak kembali bertaubatnya macam mana. Ditatangkan pula rukun taubah. Last sekali baru cerita bab perkara yang berlaku selepas dia mati. Kemudian cerita bab barzah, hisab, mizan, syurga neraka, habis kitab. Kaedah dia. Kitab Faridatul Faraid. Bagaimana? Kita ni kali yang kedua. Ni kali yang kedua ni. Ulang kali yang kedua. Buat tanda amolek. Mana kita ulang 2 kali, kita buat tanda amolek. Maknanya apa masalah? Ojok kitab Faridatul Faraid.
Tapi hak tadi itu perkara berlaku secara semula jadi itu pegangan. Kalau bercakap itu bercakap adat saja, tajam molek bisa sekali kerak aja, sekali rah putus lalu dah. Itu cakapan adat, pegang kita tetap dah. Kuat api, capu ngangi mari kuat sekejap habis licin suti rumah. Itu cakapan adat, jangan ada hukum orang. Saya sebut tadi tu kalau berpegang di akidah. Kepercayaan di akidahnya putus bisa buat. Hangus api buat secara semula jadi, itu kafir ijma' ulama. Kalau hanya bercakap itu panggil bercakap adat lah tu yang kita menghukum. Sama juga kadang-kadang kita bercakap perkara tu berlaku secara turut, secara tumpang. Contohnya kita kata gak bila air tu mengalir banyak, air banjir apa semua ni, sekali dengan sampah, sekali dengan lumpur. Sampah tu mari mana? Air yang bawa. Lumpur air yang bawa. Sampah bergerak bukan air yang gerakkan. Lumpur bergerak bukan air yang gerakkan, bukan air yang bawa. Semua tu perbuatan Allah. Dah kata sampah tu air bawa, sampah tu air banjir, lumpur tu air bawa, lumpur tu turut air banjir. Itu hanya percakapan zahir. Pegangan kita tidak ada perkara yang berlaku secara turut-turut, tumpang-tumpang, tidak ada. Segala yang berlaku Allah buat. Mengalir air banjir pun Allah buat. Bergerak sampah pun Allah buat. Bergerak lumpur pun semuanya perbuatan Allah. Macam mana? Ada kitab Faridatul Fara'id. Patutlah kitab ni memang pengajian pondok tu okey lah. Pengajian pondok ni dia ngaji bagai-bagai kitab. Kalau kita nak bawa kat kampung, kadang-kadang belek satu kitab, Allah panjangnya lah duk bahas. Ilmiah tak saja. Kalau orang mengaji secara betul benar, sedap ngaji hak seumpama tu. Hak pelik-pelik, bahasan pelik-pelik ni sedap ngaji. Sedap ngajinya. Bahasan pelik-pelik. Tapi kita nak bawa dalam masyarakat kampung, setakat nak wisah ke 6 rukun iman tu, tu semula-semulalah. Kalau ada kelas-kelas khusus ke, kelas-kelas tambahan ke, tak apalah. Kalau kelas-kelas tumpuan macam kuliah maghrib ke, kuliah duha ke, hak tumpuan, bukan program jarang-jarang sekali, program jarang-jarang sekali, buat daurah jarang-jarang sekali, tu tak ada masalah. Ambil kitab mana pun tak ada masalah, sebab tambahan kepada kita. Tapi kalau kita nak tumpu khusus kau, kena cari hak sesuai dengan masyarakat. Hak paling sesuai, hak paling lengkap kitab Faridatul Fara'id, kitab Faridah. Jadi mudah-mudahan kita ni habis 2 kali. Lepas tu maknanya ada bermasalah, wajak kitab Faridatul Fara'id. Kita nak cerita bab pegangan pada anak cucu kitanya, lekat buka kitab Faridatul Fara'id. Gitu. Tapi kena ada catatan lah. Kalau buka pun kosong macam beli kedai itu, ada tarikh je. Ada tarikh je. Saya kadang-kadang biasa gua fotostik kitab orang lama-lama. Kitab kuning-kuning tu kita pinjam fotostik sebab dia cetakan lama. Jadi apabila saya mengaji ni, tunggu kata ada terlebih perkataan, ada kurang satu kalimah, kita pun tengok fotostik orang ni. Tengok kitab dia comel. Mana Tok Guru baiki tu ada ambilan dah. Tapi hak kitab hak dia beri pinjam fotostik je lah, fotostik. Mana dia belajar. Tapi yang ada di tepi-tepi tu tulisan kalang dia, bukan ngepeng lah. Dengan kalang pensil dia tu, tarikh dia. Ada tarikh sekara je. Tu tak apalah, hak tu dia pick up. Dia dengar lekat. Panggil apa? Dengar lekat. Ni. Macam panggil apa? Macam kemucuk. Panggil kemucuk. Ada tu guru orang gelar dia dengan kemucuk. Mana apa kemucuk? Lalu lekat. Tu kemucuk. Tak payah baca-baca, tak payah tolong, tak payah duk ngapa-ngapa. Lalu je lekat. Dengar orang ajar je lekat. Tu macam kemucuk kan. Kalau kita geliga seumpama tu, okey je lah. Kena. Ni tempat ni rujukan kita, tempat ambilan. Ada masalah, rujuk kita Faridatul Fara'id. Faridatul Fara'id
fi ilmil aqaid, itu nama penuh. Nama ringkasnya kitab Faridah. Wa 'alallahi ta'ala a'tamidu wa min faidi fadlihi astamidu. Dan atas Allah Ta'ala aku berpegang, kata Syekh Ahmad Al-Fatani. Dan daripada limpah kurnianya, kurnia Allah, aku menuntuti tambahan. Dan atas Allah Ta'ala aku berpegang, dan daripada limpah kurnianya aku menuntuti pertambahan. Atas Allah aku berpegang. Kalau kira bahasa Melayu kita ke, terbalik. Tak terbalik. Dan atas Allah Ta'ala aku berpegang. Kalau kira tak terbalik ke, aku berpegang atas Allah. Tiba-tibanya atas Allah aku berpegang. Aku iktimad, aku bergantung atas Allah. Atas Allah aku berpegang, aku bergantung, aku iktimad. Dia bahasa Melayu kita tak ada seumpama ni. Tapi kalau kaedah Arab, kaedah bahasa Arab, didahulukan hak belakang, hak kemudian, dia ada tujuan dia. Taqdimu ma hakut takhir yufidul hasra, ada faedah dia, ada guna dia. Mendahulukan perkara yang duduk di belakang. Atas Allah aku berpegang. Atas Allah ni duduk belakang, aku berpegang atas Allah. Tiba-tiba atas Allah sepatut duduk belakang, dia berdepan. Kaedah bahasa Arab. Bahasa Melayu tak pakai kaedah ni. Kalau belajar sekolah, buat peperiksaan, buat karangan, buat terbalik gini, pakoh di cikgu lah. Dia kata apa di balik belah ni. Tu bahasa Melayu, ni bahasa Arab. Apabila didahulukan hak duduk belakang ni, yufidul hasra, bawa pada hasar. Hasar ni kalau terjemahan kita tersimpan. Tersimpan pun kita tak faham makna hasar ni tersimpan. Bukan simpan barang, bukan ni, tersimpan. Tersimpan ni kalau kok bahasa kita tu baik, jualah. Mana apa? Atas Allah jualah aku berpegang. Tu hasar. Apa makna? Hasar ni saya ngaji diterjemah dengan tersimpan. Tapi kalau ikut terjemahan kita ke, atas Allah jualah. Apa makna jualah? Tak kepada yang lain, hanya atas Allah je, tidak pada yang lain. Tu hasar, tersimpan. Kalau ikut bahasa standard Melayu nak bermakna apa? Hasar ni hak tersimpan ni, hak ngaji tu guru ayat. Kadang-kadang tu guru ayat pun tersimpan, tu ayat hasar gitu je. Apa makna? Ikut bahasa Melayu kita, tersimpan mana apa? Tapi faham tak maksud dia tau. Contoh Fatihah kita itulah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ya Allah kami sembah. Terbalik belaka tu. Kami sembah akan dikau. Tiba-tiba diterbalikkan. Akan dikau kami sembah. Ini samalah hasar. Mana apa? Akan dikau jualah kami sembah, dan akan dikau jualah kami minta pertolongan. Kami tidak sembah pada yang lain, dan kami tidak sama sekali minta pertolongan kepada yang lain. Hanya kami sembah dan minta pertolongan hanya kepada engkau jualah. Ambil mana jualah ni? Ini panggil hasar. Pakai hasar sudah dah. Bukan asar ni, asar lambat lagi. Bahang asar. Hasara, hasar. Kalau kita jualah tu lah. Macam contohnya, la ilaha illallah. Datangkan nafi disusuli dengan isbat. Tiada Tuhan melainkan Allah. Datangkan nafi, kemudian letak balik. Apa tujuan dia? Hasar. Mana hasarnya? Tiada Tuhan melainkan Allah. Makna apa? Allah jualah Tuhan. Itu makna dia. Allah jualah Tuhan. Ini sebagai contoh. Kita kata tak mari belaka, melainkan
Mamak je mari seorang. Tak mari belaka, melainkan mamak. Kenapa? Mamak seorang je mari. Tu maksud dia. Tak mari belaka. Cakap je, janji je pakak nak mari. Siapa masa? Tak mari belaka, melainkan mamak. Kenapa situ? Mamak jualah yang mari. Itu asal dia, kaedah dia lah. Nafi isbat. Sini dia dahulukan yang kemudian atas Allah aku berpegang. Mana aku berpegang hanya atas Allah jua. Ini berpegang di sini bukan berpegang akidah ni. Ini berpegang iktimad. Ini bergantung kepada kekuatan hati. Bab akidah, berpegang akidah tu lain. Orang Islam yang beriman pastilah hanya berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan segala-gala, yang bagi manfaat, yang bagi mudarat hanya daripada Allah. Tu pegangan tu lain. Hak iktimad di sini ni hak pergantungan hati. Iktimad hati, tawakul hati kepada Allah jua ataupun kepada asbab. Tu bab kekuatan dalaman. Adapun kalau kata berpegang akidah tu lain. Ni iktimad ni. Iktimad diterjemah dengan berpegang juga. Bukan berpegang akidah. Memang akidah hanya segala-gala perkara itu datang daripada Allah. Makhluk tak bekas sama sekali. Itu pegangan. Kemudian iktimad hati kita, gantungan hati kita, harap hati kita, tawakul hati kita ni kepada Allah ke kepada asbab. Banyaknya kepada asbab maknanya dalaman kita tak kuat. Sifat mahmudah kita tak kuat. Pegangan tu sudah cerita pegangan. Tak ada pegangan kafir. Kalau tak ada pegangan, ini bukan tak ada pegangan, iktimadnya kurang kerana pegangan imannya lemah. Ni kena asim molek ni. Orang awam ni kadang-kadang, orang kebanyakan kadang-kadang mereka banyak iktimad kepada asbab. Iktimad kepada asbab. Iktimad bergantung kepada sesama makhluk. Kadang-kadang kita nak mari belajar ni, harap kita ke dia mari ambil, mujur dia mari ambil. Kalau tak mari ambil kau saja kita. Harap siapa? Harap kau orang tu. Ingat kita? Mujur kau kereta ada anak dah ambil, boleh kau kita main ngaji, harap ke kereta. Gitulah. Mengapa ni iktimad atas makhluk? Ke mana? Itu bergantung pada kekuatan dalaman masing-masing. Itu iktimad, berpegang, bergantung, berharap. Itu bab kesucian dalaman. Sifat hati itu sifat mahmudah, kuat ataupun tak kuat. Adapun berpegang i'tiqad, itu penentuan sah ke tidak sah iman. Yang kita kata orang ni i'timad, bergantung kepada asbab, tidak berpegang akidah, jangan gitu. Ni tak boleh nak beza antara pegangan dengan syariat batin. Kena letak molek. Pegangan syariat zahirnya mana, syariat hatinya mana. Iktimad ni bergantung pada syariat hati. Hak iman, hak akidah tu kepercayaan. Tapi bila kepercayaan tu lemah, akidah tu lemah, iman tu lemah, maka banyak lupa kepada Allah. Bila lupa kepada Allah, iktimad pergantungan hati kepada asbab lah, tidak lagi kepada Allah. Adapun kalau seseorang tu iman dia kuat, akidah dia kuat, kepercayaan dia kuat, maka dia takkan lupa kepada Allah. Dia takkan lupa kepada Allah, maka iktimad pergantungannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari mana iman kuat apa semua ni? Ini mari daripada amal ibadat, bukan mari dia cakap. Bukan mari dia dakwaan. Weh, kita iman kuat. Dakwa tu bukan. Mari daripada amal ibadah kita. Wajib sunat, wajib sunat, wajib sunat. Tapi kita gitu dah kira-kira. Paling solehah dah kita dalam ramal. Tapi buat apalah, dalaman tak kuat juga. Kena muhasabah balik lah.
amalan kita sempurna ke tak? Lepas tu banyak mana? Oh lah, duha kita semayang, rawatib kita semayang, witir kita semayang. Tu jelah. Tu banyak. Habis banyak dah tu. Hak tu nak tapung hak semayang fardu 5 waktu pun tak cukup Semayang sunat peranannya tampung kekurangan semayang fardu. Tapi kalau setakat itu tak tertapung lagi kekurangan semayang fardu. Lepas tu nak kuat mana? Dah kuat tu bala mana? Dah baca kisah-kisah orang soleh, kisah-kisah para aulia. Agak puang tak baca ke kisah Rabi'atul Adawiyah. Semayang sunat berapa? Rawatib gitu ya? Itulah panggil wajib sunat tak berhenti-berhenti. Hak balas itulah dah lama dia kuat. Iktimat hati 100%. Hanya Allah jua. Ni kalau salah bawa ni iktimat ni. Tak ada iktimat ni tak berpegang dengan Tuhan. Tak berpegang dengan Tuhan ni kafir. Tu habis ceritalah aja seumpama tu. Habis cerita aja seumpama punuh kan. Ini iktimat bergantung berharap hati, tawakul hati. Artinya bergantung pada kekuatan dalaman masing-masing. Jadi atas Allah jua aku berpegang, aku iktimat, bergantung hanya kepada Allah. Tetapi bukan menafikan asbab. Asbab tetap tu syariat zahir. Asbab tetap dilakukan. Sehingga kan bagi mereka yang maqam sahabah contohnya, maqam aulia contohnya, mereka ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka sepenuh hati bergantung pada Allah. Tapi sunnatul awwali minas salafis salihin, perjalanan orang-orang terdahulu daripada orang terdahulu yang soleh-soleh, mereka tetap melakukan asbab macam biasa. Mereka tetap melakukan asbab macam biasa. Nabi melakukan asbab. Para sahabat, Nabi melakukan asbab kerana nak mengajar syariat. Dan sahabat melakukan asbab, itu perjalanan. Orang-orang soleh terdahulu mereka melakukan asbab. Tapi di hati mereka tidak ada asbab. Tapi mereka melakukan asbab. Bukan makna orang yang iktimat, tawakul yang paling tinggi, duduk senyap. Allahumma siapa? Allahumma siapa? Jadi macam Allah ni jom dia pula dah. Mereka buat asbab macam biasa. Macam mana Nabi dan para sahabat nak berperang, mereka menyusun asbab macam biasa. Bukan kata duduk mai ajak di masjid Nabi, bukan. Kalau setakat nak minta dengan Tuhan, Nabi minta sepatah cukup dah. Tapi Nabi melakukan asbab macam biasa, tapi Nabi untuk mengajar syariat. Bila sahabat ikut sepanjang hak diajar oleh Nabi. Keluar buat persiapan nak gali parit pun gali parit lah. Bedong. Nak gali parit ni buat asbab. Duduk dalam masjid Nabi SAW, bedong. Buat asbab macam biasa. Walaupun mereka duduk tahap tu, hak tertinggi sekalipun. Tiba-tiba dia mengaku kita dah usaha ni sebab kita makan tinggi, dia kata. Padahal dia malah. Dia malah nak tunggu orang atur ke dia. Orang pun nampak dah dimakan tinggi, pakat atur. Patut sudah atur lebih makan tinggi. Lepas tu lapar dia makan dengan zikir, tak makan nasi. Jadi atur dia dah kata dia makan tinggi kan. Terus dia kata bekal lah ke dia. Kira ni. Lepas tu lapar dia Allahumma kenyang lalu dah. Ni pula kita pula yang pergi atas bekal ke dia pula. Mana orang yang kedudukan tinggi pun asbab macam biasa. Macam hak kita baca patah wa iyyaka nasta'in, akan dikau jualah kami minta. Akan dikau jualah kami minta pertolongan. Lepas tu macam mana kita sesama kita ni boleh minta pertolongan ke tidak? Itu sunnah perjalanan Nabi dan para sahabat, tolong menolong, bertolong sesama Nabi dan para sahabat. Itu sunnah syariat tu.
Dia kata hanya kepada Allah, hakiki dia gitulah. Tapi tak menafikan tolong menolong sunnah Nabi SAW. Ni kadang-kadang orang ni dia salah faham hadis riwayat Tirmizi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tu. Iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu meminta, pintalah kepada Allah. Dan apabila kamu meminta pertolongan, pohonglah kepada Allah. Iza sa'alta fas'alillah, minta dengan Tuhan. Wa iza sta'anta fasta'in billah, minta pertolongan dengan Tuhan. Yang dia cari minta tolong orang ni, buat apa tu? Syirik belaka tu. Syirik dibubur. Sunnah Nabi dikata syirik. Ini salahnya pengajian. Tu sunnah. Nabi terkadang minta tolong dengan sahabat. Nak jamu tetamu pun Nabi minta tolong dengan sahabat. Sahabat minta tolong dengan Nabi SAW. Sahabat setakat nak cari regu dengan roti, nak nyicah gapa. Nabi minta tolong dengan sahabat, minta tolong dengan Nabi. Roti ada, regu dia tak ada. Regu dia, nyicah tu tak ada. Nak cicah dengan apa? Minta dengan Nabi. Tapi tiba-tiba Nabi kata, kamu berdua sudah makan. Nabi kata. Nabi awak gitu pula dah. Makan warna lagi ni. Sekarang ni roti tak makan lagi, nyicah tak ada. Nabi kata, kamu berdua sudah makan. Sebab tadi kamu berdua mengumpat saudara kamu. Mengumpat saudara ni seolah-olah makan daging saudara. Tak kenyang lagi ke? Maksud dia gitu. Tapi nak ceritanya, setakat nak cari kuah pun sahabat minta dengan Nabi. Bukan apa? Bukan meminta tu. Itu sunnah, itu syariat. Jangan salah faham. Bukan Nabi kata orang ni yang mana Tuhan jadikan dia tu tempat orang lain nak minta pertolongan, keperluan. Ramai orang datang bawa hajat kepada orang seumpama ni. Orang seumpama Nabi kata aman daripada azab Allah di hari akhirat. Ada orang yang Tuhan jadikan dianya mempunyai kelapangan, ramai manusia datang minta hajat dengan dia, minta pertolongan dengan dia. Dia pun menunaikan hajat saudara, dia pun tolong saudara. Orang yang seumpama Nabi kata akan aman, selamat daripada azab pada hari akhirat. Bukan Nabi kata orang ni orang syirik ni minta tolong makhluk. Jangan. Itu adalah syariat. Sunnah Nabi SAW. Tiba-tiba dia kata minta tolong sesama makhluk, syirik dia kata. Tu dalam kitab Haqiqah dan kitab Hikam tu. Fala tarfa'anna hajatan ila ghairi huwa muriduha alaih. Jangan sesekali kamu angkat permohonan kepada selain Allah. Kenapa? Kerana Allah yang mendatangkan. Itu tilik pada hakikat, bukan menafikan syariat. Jangan sesekali kamu mengangkat hajat kepada selain daripada Allah. Kenapa? Kerana yang menyempurnakan hajat datang daripada Allah, bukan datang daripada yang lain daripada Allah. Jangan minta pada yang lain. Itu perbahasan hakikat. Dan syariat, kena ngaji syariat ni pula. Ambil hakikat, tolak syariat, kapi zindik yang main. Lepas tu nak baca hakikat ni kena faham syariat dulu. Tak sedar kita tolak syariat, kita menafikan syariat, punah rana. Tapi kalau orang yang ahli sungguh, ni kedudukan hakikah di seumpama ni. Syariat kita begian, bukan terkadang meminta pertolongan, meminta hajat sesama manusia, terkadang hukumnya wajib. Kalau kita terlantar nak sembahyang, nak menyempurnakan syarat sembahyang, tak lewat sendiri, wajib kita minta pertolongan kepada yang lain. Dia ni susah hidup dia. Orang tua dia senang. Kata dah tak minta tolong mak ayah ke? Tak boleh, syirik. Tak tolong makhluk dia kata. Kata budak ni ngaji mana pula ni. Tapi jenis tu dah tak apa dengar. Sekejap dia panggil mek dia. Suruh air. Dia panggil puang dia lah, suruh air. Mek buat air. Mu panggil siapa? Saya panggil puang. Apa? Suruh air ni orang mari. Mu tak tolong makhluk. Syirik tu. Dia buat air sendiri dia kata. Senyap, klik dia. Saat ni kata minta tolong mak ayah, syirik. Tolong makhluk, betul. Dia panggil puang dia, panggil bini dia. Suruh air. Dia minta tolong makhluk panggil. Ni guna random ni.
Manusia ni dia kata dah kelah. Banyak Tuhan dia kata. Orang ni banyak Tuhan. Orang dia tak. Ni masalah. Orang ni banyak Tuhan. Banyak Tuhan kat mana pula haji Dah kelah banyak Tuhan. Minta tolong tu, minta tolong ni, minta tolong tu. Tuhan ni banyak. Minta dengan Allah sudah lah. Lepas tu tanya dah, haji tak minta ke tolong dengan puang rumah? Minta tolong semua dengan puang. Lepas tu haji tak minta tolong anak menatu nak pergi mana-mana jauh-jauh. Memang kalau pergi mana jauh-jauh, anak menatu nak pergi kita gigi dah. Kita kena rakyat ke dia, minta tolong ke dia. Lepas tu dah banyak Tuhan. Orang jadi nampak banyak Tuhan. Dia dak. Ni pun nak kena ngaji. Orang banyak Tuhan dia kata. Sebab apa? Makhluk pun takut dia tu. Sedap dia. Makhluk pun takut. Makhluk tak bekas takut buat benda. Sedap. Tanya dia haji kalau jumpa ular takut ke tak? Takut. Makhluk tak bekas takut buat benda syirik tu. Banyak Tuhan tu. Senyap dah kata apa. Tapi orang tua ni payahlah. Dia lekat hak lama, akhirnya hilang, balik ke tempat lama. Ni bala ni punah ganah lah bala tu. Orang ni dia beranggapan orang ni banyak Tuhan syirik. Sebab tu orang ngaji salah pengajian seumpama ni, dia tengok orang dengan ekor mata jeling je. Sebab apa? Banyak Tuhan. Syirik. Aku je ada Tuhan. Ada dia pun sama je, berat daripada orang lain lagi. Lepas tu dia pandang orang dengan ekor mata. Sebab apa? Dah banyak Tuhan orang lain ni. Sebab minta tolong sama makhluk. Pergi tanya dia minta tolong ke tak? Orang bini. Tak nak mana minta tolong bini. Mujur ada bini. Kalau seorang kau Allah susahnya lah. Dah. Macam laki bini tu. Warna kau. Bini tinggal tu laki. Peting tu kau lupa lagi peting. Dia kau lupa. Tu laki di rumah ni biar guna-guna pun. Tu laki dia tua dah ni dia tinggal kita je. Kau peting kau lupa. Dia tinggal. Hara hok tua kampung ni. Sebab apa hok tua kampung hara? Dah tak ada lama kena dia. Awak belaka. Dah bukan katong ke makhluk orang panggil. Apa masa biar hok lelaki pula walah. Dia balik, dia lupa pula. Biar tinggal seorang klik di rumah. Allah takutnya lah seorang. Dah apa takut seorang? Dah tak ada orang takut apa makhluk tak bekas. Yang kena kamu. Maknanya laki bini ni dia apa ni? Berharap bergantung antara satu sama lain. Ini orang panggil orang awam. Orang awam. Bukan orang yang ada maqam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah ke? Tak salah. Dah tinggi ke? Tinggi apa orang awam. Gitu je lah. Tapi itu kedudukan kita. Keren Pak Sekelam yang sama tua tu bukan harap mengaku Tak ada seorang huru-hara. Bukan gitu. Habis tu nampak dia berharap, bergantung, bertolong antara suami isteri. Itu sama-sama makhluk. Gitu lah. Lepas tu macam mana hati? Hati tak ada nak cakap. Hati ni bergantung kepada kekuatan masing-masing lah ni. Kalau bab pegangan, ada cerita tu bab pegangan. Ni berpegang ni bukan bab pegangan. Ini bab iktimad, bab berharap, bab tawakul hati. Kuat ke tak kuat. Pengantin kata atas Allah jualah aku bergantung, aku iktimad, dan daripada lempah kurnianya aku menuntuti pertambahan. Bermula ilmu tauhid itu ibarah daripada perhimpunan barang yang diiktikadkan, yang dibangsakan kepada agama, yang diambilkan daripada dalil-dalil yang diyakinkan. Ini nak masuk kepada dia panggil mabadi ilmu, pendahuluan ilmu. Nak cerita ilmu tauhid ni ilmu apa, bicaranya, maudhu'nya, nak cerita bab apa, faedahnya, mengaji tauhid ni faedahnya apa. Wallahu a'lam.